Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 akan menerangkan berkenaan dengan isu-isu berkaitan cabaran ekonomi Bumiputera di Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu yang pertama saya sendiri, Muhammad Amir Aiman bin Abdul Latif, nombor metrik 054491. Yang kedua, rakan saya Muhammad Faiz dan Muhammad Idris. Terusnya kita lihat kepada pengenalan berkaitan dengan kepentingan perbincangan mengenai ekonomi Bumiputera. Sini saya bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu berkenaan dengan hak keistimewaan orang Melayu. Kenapa pentingnya perbincangan mengenai ekonomi Bumiputera ni? Kerana hak orang Melayu ni sebagai Bumiputera ni perlulah dijaga. Yang kedua, berkaitan dengan isu ekonomi Bumiputera. Isu ni merupakan isu yang berlarutan lah, yang terjadi sejak dahulu lagi sehingga kemuncaknya 13 Mei, peristiwa 13 Mei lah pada 1969 tu, hingga menyebabkan bunuh-membunuh lah, dan sehingga kini isu berkaitan dengan ekonomi Bumiputera ni masih ada lagi. Yang ketiga, berkaitan dengan ekonomi orang Islam. Orang Melayu yang dikenali sebagai orang Islam ni perlulah menjaga dari segi ekonomi Bumiputera ni agar tidak ditindas oleh golongan bukan Islam. Seterusnya kita lihat kepada masalah ekonomi Bumiputera. Masalah ekonomi Bumiputera ni bukanlah satu isu yang hanya berlaku melibatkan kaum saja seperti kaum Melayu dan kaum Cina dan India ni, tapi turut terjadi ataupun turut berlakunya masalah ekonomi Bumiputera ni melibatkan orang-orang Bumiputera sendiri. Bila mana kerajaan ni telah mewujudkan berbagai inisiatif untuk membantu dari segi golongan Bumiputera yang miskin ni untuk keluar daripada tampuk kemiskinan, tapi terdapat juga golongan kaya yang asal daripada Bumiputera juga yang ambil kesempatan dan untuk menambah lagi pendapatan mereka lah. Perkara ini telah menyebabkan yang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin. Isu kemiskinan merupakan isu paling utama lah dalam cabaran ekonomi Bumiputera. Makna katanya dalam isu ekonomi Bumiputera ni terdapat satu isu yang lebih yang kritikal lah, iaitu berkaitan dengan isu kemiskinan. Daripada statistik kadar kemiskinan bagi orang Melayu yang dikenali sebagai Bumiputera ini, semakin meningkat kadar statistik kemiskinan ni, makin besarlah dari segi masalah ekonomi Bumiputera ni. Hal ini telah diperakui dalam agama Islam sendiri, yang mana kemiskinan ni boleh menyebabkan akidah dan keimanan seseorang itu terjejas. Jika kesedaran dalam membasmi kemiskinan dalam diri individu miskin ini tidak diatasi, makna kata Islam sendiri pun memperakui bahawa isu kemiskinan merupakan isu yang berbahaya. Isu kemiskinan ini merupakan satu isu yang sangat berbahaya lah. Kalau kita lihat kepada apa yang dipaparkan di skrin sekarang ini berkenaan dengan lingkaran garis kemiskinan yang saya bagikan kepada 2, iaitu berkaitan dengan ekonomi dan penghayatan agama. Kalau kita lihat pada lingkaran ni, benda ni akan berulang-ulang lah, yang akan berulang-ulang sehingga tiada penghujungnya lah. Kalau golongan miskin tu sendiri tidak mahu keluar daripada kelompok kemiskinan, akan menyebabkan benda ini terus berulang dan semakin teruk lah bagi mereka ini. Seterusnya kita lihat kepada pasca 13 Mei 1969, yang mana peristiwa ini yang telah menyebabkan isu ekonomi Bumiputera ini terjejas sehingga menyebabkan isu bunuh-membunuh lah, yang mana satu dasar percah perintah yang diperkenankan oleh pihak British ini, iaitu membahagikan sektor ekonomi ni mengikut kaum. Apabila kaum Cina ni diberi keistimewaan sebagai peniaga di bandar, manakala orang Melayu pula hanyalah sebagai petani dan India sebagai penoreh getah di kawasan kampung. Dan perkara ini telah menyebabkan ketidaksamarataan antara kaum dalam sektor ekonomi ini. Puncak ni telah memberi kesan kepada berlakunya rusuhan antara kaum sehingga menyebabkan bunuh-membunuh, sehingga berlakunya juga penindasan kepada golongan Melayu dan India dalam sektor ekonomi. Maka di sini juga telah mewujudkan jurang antara kaum. Perpaduan antara kaum pun tidak dapat dipupuk.
pendapatan kaum Cina ni lebih tinggi berbanding orang Melayu dan orang Cina. Di situ telah berlaku ketidakadilan lah, sehingga menyebabkan tidak puas hati daripada kalangan yang ditindas inilah. Seterusnya kita lihat pada dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru ni merupakan satu dasar yang diperkenalkan dalam rancangan Malaysia yang kedua. Dasar ini juga diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak yang merupakan Perdana Menteri ketika itu. Dasar ekonomi baru ni dilancarkan pada tahun 1970. Untuk apa dasar ekonomi baru ni diperkenalkan? Dia diperkenalkan tersebab peristiwa 13 Mei yang berlaku tersebutlah. Daripada kesan daripada situ telah melahirkan kesedaran lah kepada para pemimpin untuk mewujudkan satu dasar ekonomi barulah yang bermatlamatkan serampang dua mata. Apa yang dikatakan sebagai serampang dua mata ni adalah terdiri daripada dua. Yang pertama, untuk membasmi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan menambah peluang pekerjaan. Yang kedua, menyusun semula masyarakat bagi memperbetulkan ketidakseimbangan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Faiz bin Ramli. Jadi hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan konsep ekonomi barat dan juga konsep ekonomi Islam. Jadi apa itu konsep ekonomi barat? Konsep ekonomi barat dapat kita takrifkan sebagai dominan sosial menekankan kepada amalan ataupun aktiviti bahan berkaitan dikaitkan dengan pengeluaran, penggunaan dan pengurusan sumber. Jadi ekonomi ini terdapat ejen yang boleh jadi individu, perniagaan, pertubuhan ataupun kerajaan. Dan juga urus niaga ekonomi ini berlaku apabila dua pihak bersetujulah dengan nilai dan juga harga barang yang diuruskan, dan kebiasaannya dinyatakan dalam suatu mata wang dikeluarkan dan ditukarkan berdasarkan permintaan dan penawaran antara peserta, itu ejen ekonomi melalui sistem barter ataupun alat pertukaran lah, seperti wang dan sebagainya. Jadi sumber ekonomi ini dapat dibahagikan kepada tanah, sumber asli, buruh dan juga modal. Seterusnya, konsep ekonomi menurut agama Islam. Jadi konsep ekonomi menurut Islam adalah ataupun ekonomi Islam mengambil kira kesan sosial. Jadi saya tekankan lagi, iaitu mengambil kira kesan sosial dan moral dalam kegiatan ekonominya, seperti dalam pengeluaran, dalam pengajian, dalam penggunaan baharan tersebut. Jadi perhatian bukan sahaja diberikan terhadap pengeluaran atau perkhidmatan, tetapi dia melebihkan atau dia bertujuan juga kepada kesan sosial dan moral barangan tersebut. Jadi sistem ekonomi Islam juga dia melahirkan konsep Homo Islamicus ataupun manusia Islam, yakni Islam menganggap manusia sebagai khalifah Allah dan dia tidak akan membiarkan manusia itu membuat sesuka hati dalam urus niaga. Bahkan dia perlu kepada landasan ataupun guideline lah, panduan dalam membuat urus niaga. Jadi tujuan mereka adalah untuk memperolehi al-falah, iaitu kejayaan di dunia maupun di akhirat. Nama saya Muhammad Idris bin Muhammad, nombor matrik 054763. Saya selaku pembentang yang ketiga dalam kumpulan ini akan membentangkan mengenai realiti perkembangan ekonomi Bumiputera di Malaysia. Okey, menurut Azmin Ali 2018, pendapatan purasta isi rumah Bumiputera masih rendah berbanding bukan Bumiputera, iaitu berjumlah 6,267 berbanding 8,213 ringgit Malaysia pada data 2016. Dari segi pemilikan kekayaan, jurang perbezaannya agak lebih ketara. Menurut data pada 2019, hak pemilikan kekayaan dan kewangan, iaitu aset kewangan dan hartanah, Bumiputera adalah paling rendah berbanding kaum lain. Okay, kemudian menurut penganalisis ekonomi, Profesor Madya Dr. Madeline Burma berkata, kadar kemiskinan dalam kalangan masyarakat Bumiputera di Malaysia lebih tinggi berbanding China dan India. Kemudian kita pergi kepada ekonomi konvensional.
Ekonomi konvensional terbagi kepada 4 sistem, iaitu sistem kapitalis, sistem sosialis, sistem komunis dan sistem ekonomi campuran. Okey, sistem kapitalis adalah satu sistem ekonomi yang dijalankan tanpa campur tangan kerajaan dan berasaskan kepada keuntungan semata-mata. Kemudian sistem sosialis adalah satu ekonomi di mana setiap individu melalui permintaan yang dipilih secara demokratik diberi bahagian sama dari 4 faktor atau pengeluaran ekonomi, iaitu tenaga kerja, keusahawanan, barang modal dan sumber semula jadi. Okey, kemudian sistem komunis. Sistem komunis adalah satu sistem ekonomi politik dan sosial di mana kebanyakan atau semua harta dan sumber sebuah negara dimiliki secara total oleh kerajaan. Boleh katakan kerajaan yang memonopoli semua pemilikan dalam negara tersebut dan tidak mengiktiraf pemilikan persendirian dalam negara tersebut. Kemudian sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan daripada sistem ekonomi pasaran bebas dan sistem ekonomi perancangan pusat, iaitu gabungan antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Dan sistem ekonomi campuran ini diamalkan oleh negara Malaysia. Kemudian kita pergi kepada perkembangan atau pembangunan ekonomi Malaysia. Boleh kata kegiatan ekonomi Malaysia pada dasarnya adalah sumber ekonomi primernya adalah percakapan pertanian, kemudian diikuti oleh perindustrian dan pelancongan serta banyak lagi untuk sektor industri. Kemudian perkembangan ekonomi di Malaysia berasas kepada sistem dualisme, iaitu sistem ekonomi tradisional dan sistem ekonomi moden. Golongan Melayu atau yang dikenali sebagai kaum Bumiputera lebih cenderung kepada sistem ekonomi yang berasaskan tradisional berbanding ekonomi yang menggunakan teknologi moden. Kebanyakan yang menggunakan ekonomi moden adalah kaum Cina yang berada di sektor-sektor industri yang berskala besar. Kemudian kita pergi kepada situasi semasa perkembangan ekonomi di Malaysia. Situasi atau keadaan ekonomi Malaysia pada ini semakin menurun berikutan pandemik COVID-19 yang berlaku, bukan sahaja negara ini, bahkan di seluruh dunia. Impak lebih besar adalah kepada golongan Bumiputera Melayu kerana majoriti orang Melayu Bumiputera menjalankan perusahaan mereka secara fizikal. Penggunaan perniagaan secara dalam talian kurang dalam kalangan orang-orang. Seterusnya kita lihat kepada isu kemiskinan Bumiputera, yang merupakan salah satu isu lah yang kami pilih daripada isu-isu dan cabaran berkaitan dengan ekonomi Bumiputera inilah. Yang pertama, kami akan jelaskan berkenaan dengan konsep kemiskinan. Apa yang dikatakan kemiskinan itu terbahagi kepada dua. Pertama, kemiskinan mutlak. Yang kedua, kemiskinan relatif. Yang dikatakan sebagai kemiskinan mutlak ni adalah satu keadaan apabila pendapatan kasar bulanan ni tidak mencukupi lah untuk membeli keperluan minimum sesebuah isi rumah yang diukur berdasarkan tahap perbelanjaan minimum atau pendapatan garis kemiskinan. Kalau kita tengok di Malaysia ni, pendapatan garis kemiskinan terbagi pada 3 lah, yang terdiri daripada B40, M40 dan T20 lah. Seterusnya kemiskinan relatif yang merupakan ketidaksamarataan pendapatan antara kumpulan. Ianya diukur dengan menggunakan nisbah perbezaan pendapatan antara kumpulan pendapatan antara kumpulan etnik dan antara masyarakat bandar dan luar bandar. Seterusnya kita lihat kepada punca berlakunya isu kemiskinan. Di sini saya jelaskan beberapa sahaja puncanya, iaitu berkenaan dengan tahap pencapaian yang rendah yang dimiliki oleh golongan Bumiputera ini. Yang kedua, terdapat perspektif yang menggabungkan 3 disiplin merangkumi ekonomi, sosiologi dan sejarah. Melihat kemiskinan ini berpunca daripada struktur masyarakat dan sejarah. Kewujudan struktur ketidaksamaan sosioekonomi dalam bentuk sistem susulapis antarabangsa dan setempat telah melahirkan dasar penindasan sehingga mengakibatkan yang kaya bertambah kaya, yang miskin ni bertambah miskin. Melalui punca tersebut telah melahirkan beberapa kesan lah. Antaranya kesan kemiskinan ni telah menggugat ekonomi Malaysia lah, ataupun ekonomi Bumiputera itu sendiri, dan telah berlakunya juga ketidakseimbangan pendapatan ini telah mewujudkan peningkatan pendapatan yang berbeza lah di antara kaum, sehingga mewujudkan golongan kaya dan golongan miskin.
Seterusnya kita lihat kepada faktor kemunduran masyarakat Bumiputera. Kenapa perlu bincang berkenaan dengan faktor kemunduran ni? Apabila isu kemiskinan ni telah mewujudkan kemunduran daripada masyarakat Bumiputera ini sehingga menyebabkan masalah kepada ekonomi Bumiputera. Sini saya membahagikan kepada 3 faktor utama lah, iaitu yang terdiri daripada faktor dalaman, faktor luaran dan faktor penyertaan secara paksa. Faktor dalaman ini apabila berlakunya masalah pendidikan yang diterapkan oleh ataupun kepada golongan Bumiputera ini, sehingga menyebabkan mereka sukarlah dalam memperolehi pekerjaan yang mendatangkan hasil pendapatan yang tinggi. Yang kedua adalah faktor luaran, yang mana faktor kebolehan ataupun bersaing antara ekonomi Bumiputera dan ekonomi bukan Bumiputera. Dari segi output ataupun pengeluaran ataupun kualiti output itu sendiri telah menyebabkan golongan bukan Islam ni lebih menerajui ataupun golongan bukan Bumiputera ni lebih menerajui berbanding golongan Bumiputera itu sendirilah. Yang ketiga itu faktor penyertaan secara paksa, bila mana tanah-tanah golongan Bumiputera ni yang diambil alih oleh pihak kerajaan telah menyebabkan mereka ni telah terjejas dari segi ekonomi lah apabila mereka terpaksa berpindah randa dan sebagainya. Kemudian isu atau cabaran dalam ekonomi Bumiputera. Yang jadi isu adalah isu keterbelakangan golongan Bumiputera dalam perkembangan teknologi. Boleh dikatakan bukan isu yang baru. Pada zaman pemerintahan British lagi, golongan Melayu mengalami kemunduran dari segi peningkatan dan pengembangan dari segi teknologi dan pembangunan perindustrian. Okey. Antara yang menjadi faktor kepada kemunduran golongan Bumiputera dalam perkembangan teknologi adalah ketidakseimbangan infrastruktur dan kemudahan yang hanya tertumpu di kawasan-kawasan tertentu yang mengakibatkan kawasan lain tidak membangun. Contohnya seperti Ibu Negara Putrajaya dan Shah Alam menjadi tempat kemudahan dan fasiliti yang banyak, dan juga menjadikan negara-negara Pertahanan Timur yang tidak mempunyai infrastruktur dan kemudahan yang banyak bergantung ekonomi kepada negeri ini, dua tempat ini, iaitu Putrajaya dan Shah Alam. Kemudian kurang ilmu pengetahuan berkaitan teknologi, khususnya teknologi digital. Contohnya online marketing, iaitu pasaran dalam talian. Kemudian pengurusan yang kurang sistematik. Boleh dikatakan pengurusan keruangan oleh golongan Bumiputera ini masih dalam tahap yang rendah. Pengurusan kewangan sama ada dari segi perbelanjaan ataupun simpanan. Seterusnya kita pergi kepada masalah dalam industri kecil dan sederhana. Jadi yang pertama adalah produktiviti dan teknologi rendah. Ini adalah satu masalah dalam IKS yang mana menggunakan teknologi yang rendah dan berintensif buruh, yakni bergantung kepada buruh tenaga manusia. Guna dan juga menggunakan teknologi yang ringkas dan hadapi kekurangan modal jika ingin mengambil mesin yang agak mahal. Yang kedua adalah masalah pemasaran, yang mana keluaran IKS ini tidak mampu bersaing dengan syarikat yang besar serta keluarannya berkualiti rendah dan juga kecil, dan juga sistem rangkaian pemasaran itu adalah tidak cekap, yang mana berlaku kerana kita mempunyai saingan yang amat ketara dengan syarikat-syarikat yang besar. Terusnya kita lihat kepada cadangan penyelesaian kepada isu berkaitan ekonomi Bumiputera menurut perspektif Islam. Yang pertama kita tengok berkaitan dengan isu kemiskinan tadilah. Cadangan penyelesaian bagi isu ini adalah dalam membasmi isu kemiskinan Bumiputera menurut perspektif Islam. Sini cadangan dapat dibahagikan kepada 3 cadangan lah. Yang pertama berkaitan dengan memperbetulkan akidah berkenaan ekonomi. Bagaimana nak memperbetulkan akidah golongan miskin ni? Dengan beri kefahaman kepada mereka tentang 3 aspek ini. Yang pertama, kefahaman yang benar tentang qada dan qadar dalam masalah kemiskinan, iaitu kita memberi penjelasan kepada mereka bahawa kemiskinan ni bukanlah satu benda yang tetap, tapi suatu benda yang boleh diubah, yang boleh diubah dan boleh dikeluar daripada tampuk tersebut lah.
Yang kedua berkaitan dengan kefahaman yang betul tentang keseimbangan antara pengeluar ekonomi dan keperluan manusia. Sini kita dapat lihat melalui lingkaran garis kemiskinan yang dijelaskan sebelum ini. Melalui lingkaran tersebut kita dapat lihat bahawa kemiskinan ni satu isu yang sentiasa berlarutan lah. Andai kata tiada kesedaran ataupun kefahaman tentang perkara tersebut, mereka masih akan berada pada kelompok tersebut lah. Mereka tak cuba untuk keluar daripada kelompok tersebut lah. Yang ketiga, memberi kefahaman yang betul tentang hak pemilikan harta sebenar adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan letakkan keyakinan dalam diri bahawa rezeki ataupun harta yang Allah bagi kepada setiap manusia itu adalah mencukupi. Apabila golongan miskin ni faham bahawasanya kemiskinan ini dapat diubah melalui usaha dan bekerja, maka mereka dapat mengeluarkan diri mereka sendiri ni daripada belenggu kemiskinan. Kesedaran ini tidak hadir dengan dirinya sendiri, melainkan perlu hadir dalam diri golongan miskin itu sendiri. Cadangan yang kedua iaitu berkenaan dengan pengagihan harta daripada golongan kaya kepada golongan miskin yang telah diajarkan oleh Islam lah. Kalau kita lihat pada slide ini, dapat dibahagikan kepada tiga, iaitu peringkat wajib, peringkat pilihan iaitu sunat, dan peringkat wajib. Peringkat wajib yang pertama ni iaitu merangkumi nafkah dan zakat. Nafkah ni merupakan kewajipan kepada keluarga, manakala zakat pula merupakan kewajipan dalam masyarakat. Itu antara dua perkara yang Islam cadangkan lah. Yang kedua, peringkat yang kedua, peringkat pilihan, yakni sunat ataupun lebih baik ataupun iaitu merangkumi galakan lah amalan bersedekah secara sukarela. Maksudnya dalam nak menambah amal, maka Islam ni menggalakkan bersedekah dalam masa sama dapat membantu golongan yang susah. Yang tiga, peringkat wajib, iaitu melalui kewajipan membayar cukai. Kewajipan membayar cukai ni tidak diperlukan lagi lah apabila peringkat sebelumnya atau peringkat yang pertama tadi sudah memadai dalam membasmi kemiskinan. Itulah antara itu cadangan yang kedua lah. Sebenarnya kita lihat kepada cadangan yang ketiga yang dilaksanakan ataupun yang dicadangkan oleh Islam itu sendiri, iaitu berkenaan dengan sikap dan motivasi. Melalui motivasi ni, macam mana Islam ni memotivasi golongan miskin ni apabila Islam ni telah menetapkan rukun Islam lah, sebagai contoh untuk kita menunaikan zakat dan menunaikan haji. Dua perkara rukun Islam ni memerlukan kepada harta lah dalam menyempurnakan rukun ini. Jadi di sini secara tidak langsung telah meningkatkan motivasi golongan Melayu ataupun golongan Islam ni untuk berusaha untuk mendapatkan harta lah yang secukupnya untuk menunaikan ataupun untuk melaksanakan rukun-rukun tersebut lah. Yang kedua, berkaitan dengan sikap, itu masalah kesedaran tentang pentingnya pencarian harta ni perlu ditekankan dalam kalangan umat Islam di Malaysia, terutamanya yang berpendapatan rendah lah. Ini adalah kerana kemiskinan sangat-sangat berbahaya terhadap pembentukan masyarakat yang sihat, terutamanya terhadap individu. Ia boleh mendatangkan beberapa implikasi yang negatif dalam hidup manusia, terutamanya dari segi akidah lah. Kemiskinan boleh menyebabkan seorang itu terpesong daripada ajaran Islam. Kalau kita tengok pada sini, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda yang membawa maksud hampir-hampir kemiskinan itu menjadi seseorang itu kufur. Dari dalil ni sedikit sebanyak dapat beri kesedaran lah kepada golongan miskin ini untuk mereka keluar daripada tampuk tersebut. Okey, kemudian kita pergi kepada cadangan penyelesaian kepada kemunduran teknologi golongan putra. Antara cadangan yang boleh digunakan oleh kerajaan adalah boleh mengesyorkan dan menggalakkan lagi penggunaan teknologi kepada masyarakat setempat yang masih terpinga-pinga mengenai teknologi ini. Dan kemudian bukan sahaja kerajaan sahaja, pihak swasta boleh juga membantu dalam menyediakan prasarana yang cukup dari segi pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dan menambah baik lagi kemudahan ICT kepada masyarakat setempat. Kemudian penyelesaian kepada kemunduran teknologi golongan bumi putra menurut Islam. Antara yang menjadi kemunduran Islam adalah
sikap malas, iaitu Islam mengajar manusia agar menjauhkan diri pada sikap malas yang menjadikan masyarakat tersebut mundur daripada kemajuan dan pembangunan Islam. Islam juga menyuruh umat ini agar terus maju dalam teknologi moden, agar menjadikan teknologi itu seiring dengan apa yang Islam mahu. Kemudian saling membantu dalam kebaikan, iaitu membantu ekonomi orang Melayu. Sepertinya orang Melayu perlulah saling menolong dalam membangunkan dan meningkatkan ekonomi orang Melayu, sama ada membantu ekonomi mereka dari segi membeli barang orang Melayu Muslim, dan juga membantu cara dalam pengetahuan, iaitu membantu cara mengembangkan lagi ekonomi mereka. Seperti mana ada firman Allah SWT, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, iaitu tolong membantu dalam perkara kebaikan dan janganlah tolong menolong dalam perkara yang dosa dan maksiat. Okey, kemudian menjadikan suatu perniagaan ataupun kegiatan ekonomi yang cemburi adalah satu ibadah. Bila kita menjadikan ibadah, kita menjadikan suatu itu adalah perkara yang dapat menambah baik dan menambahkan lagi ketaatan kita kepada Allah SWT, dan seterusnya meningkatkan lagi produktiviti kita dalam kegiatan ekonomi yang diceburi. Seterusnya, penyelesaian kepada masalah dalam industri kecil dan sederhana adalah yang pertama adalah penawaran pembiayaan dan geran pinjaman insentif menurut syariat Islam, yang mana dalam memajukan IKS ini adalah dengan menawarkan pembiayaan geran kepada peniaga. Jadi pengusaha perlulah membuat perbandingan kepada semua skim tersebut dan memilih skim yang tidak mengandungi riba, yang mana jika kita mengandungi riba, ia akan memudaratkan diri sendiri. Yang kedua adalah memperkasakan produk Bumi Putera Islam, yang mana penjenamaan merupakan amat pentinglah yang perlu dilihat oleh pengusaha bagi memastikan sasaran jualan berkembang dan diterima ramai. Yang mana jika kita ingin meningkatkan ekonomi Bumi Putera, maka seharusnya Muslim ataupun orang Islam itu perlu mendahului produk jenama produk Muslim. Yang terakhir adalah pengalihan teknologi yang lama kepada teknologi yang moden, yang mana penggunaan mesin yang bercanggih ataupun yang berkualiti tinggi mampu menjamin kualiti dan juga rasa produk tersebut. Jadi sebagai contoh, kita beri kepada kerepuk yang di vacuum, yang mana ia mampu menjamin kualiti produk dan juga produk itu mampu disimpan lebih lama. Sekian daripada saya. Ini kita lihat kepada refleksi dakwah berkenaan isu kemiskinan Bumi Putera inilah, yang kita jelaskan berkenaan isu kemiskinan tadi. Kita dapat rumuskan bahawa isu kemiskinan ni mendatangkan kesan yang amat-amat berbahaya kepada dua aspek lah. Yang pertama dari segi aspek ekonomi dan aspek agama. Dua-dua perkara ni telah dijelaskan dalam bahagian lingkaran garis kemiskinan tadi, yang mana dibahagikan kepada dua bahagian lah, lingkaran berkenaan dengan perhayatan agama dan ekonomi Bumi Putera inilah. Jadi kalau kita bincang dari segi agama ataupun keislaman ini, bahawa kemiskinan ni sangat berbahaya. Sebab apa? Sebab dia memberi kesan kepada akidah. Akidah ni merupakan satu keyakinan ataupun perkara yang sangat penting lah dalam Islam. Jadi akidah ni ataupun masalah berkaitan akidah ni perlulah dibasmi dengan segera. Sebagai pendakwah perlulah memikirkan kaedah atau pendekatan yang sesuai dalam memberi kesedaran kepada golongan miskin ini untuk sentiasa menerapkan nilai agama dalam diri mereka, agar penghayatan agama tersebut dapat memberi kesedaran tentang pentingnya keluar daripada tampuk kemiskinan. Oleh itu, refleksi dakwah berkenaan isu kemunduran golongan putera dalam aspek teknologi adalah isu keterkelangan ini bukanlah isu yang baru dan telah berlaku sejak zaman penjajahan British lagi, kerana orang Melayu tidak berkecimpung dalam ekonomi berskala besar dan menggunakan teknologi moden. Oleh itu, namun begitu, banyak usaha kerajaan dalam mempertingkatkan ekonomi orang Melayu dan merapatkan jurang ekonomi yang berlaku antara kaum. Oleh itu, kita sebagai pendakwah perlu mengambil cakna akan ekonomi di Malaysia ini dan juga memberikan kesedaran
kepada umat Melayu, iaitu selaku kaum Bumi Putera, agar memajukan ekonomi mereka dan merapatkan jurang ekonomi di antara mereka dengan kaum lain. Seterusnya, refleksi dakwah dalam industri kecil dan sederhana. Jadi tidak dinafikan penguasa IKS, industri kecil sederhana masih menghadapi pelbagai masalah dan juga cabaran dalam memastikan urusan perniagaan mereka mematuhi syarat secara keseluruhannya. Jadi sebagai seorang pendakwah dan juga semua pihak yang terlibat perlu bekerjasamalah, NGO, kerajaan, dalam usaha menjadikan perusahaan IKS patuh syariat. Seterusnya, pengusaha IKS juga perlu cakna tentang perniagaan secara patuh syariah serta menambahkan ilmu pengetahuan tentang patuh syariah agar pengguna lebih yakin dan juga percaya untuk membeli produk tersebut. Diceburi. Okey. Kemudian kita pergi kepada kesimpulannya bahawa disebutkan bahawa ketidakseimbangan yang berlaku dalam ekonomi golongan putera dengan golongan bukan putera bukan sahaja menjejaskan ekonomi negara, bahkan menjejaskan perpaduan antara kaum dan keamanan negara. Oleh itu, dalam membangunkan ekonomi negara ini, semua rakyat Malaysia, khususnya golongan putera itu sendiri, perlu berfikiran lebih jauh dan matang dalam mengurus aset kewangan mereka agar kehidupan mereka lebih terjamin. Itu saja dari kami. Wallahu alam. Jazakallahu khairan katsira.